tadi yang saya faham kalau orang datang sakit perut, saya scan batu 1 mm, saya tak naklah refer Dr. Razali, mungkin bukan that is the reason of pain, saya kena cari sebab lain. Jadi apakah sebenarnya gejala awal bila seseorang itu ada gallstone ataupun batu di pundi hempedu? Apa gejala awal yang orang selalu terlepas pandang ataupun apa gejala awal yang orang selalu sedar? Okey, ini soalan yang penting dan untuk semua orang tahu ataupun untuk bagi tahu kepada orang lain. Soalan yang penting sebab selalunya kita akan misdiagnose batu dengan gastrik ataupun gastritis lah. Dia ada dua benda yang bukan adik-beradik tetapi nampak nak sama. Gejala dia hampir sama. Dan selalu pun orang, saya dah gastrik lama doktor, berbulan, bertahun dah tapi tak pernah baik pun, makan ubat baik sekejap, lepas tu kena balik, lepas tu baik balik. Tak tahulah saya ni apa sebenarnya sakit, nak datang kononnya nak buat skop tapi saya kata nanti dulu. Cara simptomnya tak macam gastrik kan, sebab gastrik selalunya berkaitan dengan makan yang pedas dan immediate. Kita makan saja kita akan sakit. Sedangkan batu, ini penting. Ini dua gejala yang penting membezakan. Batu selalunya kita makan, dia tak akan immediately menyebabkan sakit. Dia mengambil masa yang lama sikit, berjam-jam. Selalunya orang komplain waktu malam. Apa sih gastrik saya waktu malam? Siang okey pula, tak kena gastrik. Okey, itu antara satu simptom yang agak berbeza. Kemudian kalau gastrik kita kata lapar, ada gastrik, kalau kita makan lega. Tapi terbalik, batu ni rasa macam gastrik, makan-makan lagi sakit pula. Bukan lagi kurang, lagi sakit. Okey, so dan kalaulah gastrik tu sampai peringkat nak kena injection tahan sakit baru hilang, itu biasanya bukan gastrik lah. So ini antara simptom-simptom sakit yang terpaksa dibezakan dahulu sebelum kita nak kata itu batu ataupun gastrik lah. Of course ada simptom-simptom lain lagi lah. Simptom seperti kalau dah datang infection, dia demam, sakitnya lebih ke kanan, bawah kanan, bawah dada, tulang rusuk kanan ini. Itu lebih yakin lah bahawa sakit tu lebih kepada batu. Dan satu typical point yang penting, kalau ada benda ni almost always 90% I would say batu lah. Sakit tu menjala hingga ke belakang belikat ni, ke scapula ataupun belakang belikat ni. Dia pelik sikit, gastrik apa sampai ke belakang? Apa gastrik boleh juga daripada depan tembus ke belakang. Tapi ni dia pergi ke tepi dan pergi ke belikat bahagian belakang dan dia berjam-jam. Buatlah apa pun dia tak hilang sakit tu. Itu memang kita boleh diagnose dengan agak yakin tanpa perlu buat pemeriksaan yang lebih detail. Of course kita kena buat jugalah kemudian. Tetapi bila dapat macam tu saya kata okey, kita kena pastikan ini bukan batu. Itu cara dia. So itu simptom-simptom yang biasalah. Of course kalau nak bincang sistem yang komplikasi dan sebagainya itu akan lebih banyak lah. Tak apa, kita tangguh itu kemudian skip. Kita pergi yang biasa tu. Saya macam tengah mam je dengar doktor cerita kan, sebab yalah doktor lagi fasih daripada saya, so saya tak puas hati sikit lah. Okey doktor, ada soalan daripada Caroline Beth. Saya pun tengah tunggu nak tanya soalan ni juga. Berapa ukuran gallstone yang berbahaya sebenarnya? Dan saya nak tambah sikit daripada soalan tu, berapa biasanya ukuran gallstone yang menyebabkan sakit? Okay, for stone, size does not matter, especially gallstone. Kalau kidney stone mungkin kita boleh agak-agak size yang tertentu boleh menyebabkan masalah. Sebab gallstone dia duduk di dalam satu pundi yang besar. So jadi untuk nak kata perlu sakit bila gallstone tu agak besar dan penuh dengan gallstone pun tak boleh juga. Sebab simptom sakit bukan disebabkan dia memenuhi ruang tu. Dia simptom sakitnya disebabkan oleh empedu tu bila kita melepas makan selepas beberapa jam, setengah 2 jam ke, dia akan mula berkontraksi lah, dia mengecut untuk pumpkan empedu tu keluar. Okey, kena faham pundi ni dia tempat simpan je. Selalu saya bagi contoh dekat pesakit, dia macam tangki air dekat rumah kita tu. Air daripada syabas. Okey, air kita daripada syabas. Empedu kita ni datang daripada hati. Okey, dia datang dari hati. Hati tempat menghasilkan empedu. Dia turun ke bawah dan masuk ke usus kecil bahagian pertama tu. Yang selebihnya ada satu pundi keluar daripada saluran yang turun daripada hati tu. Di situlah empedu yang bila kita tak makan ke, bila malam kita dah tidur ke apa,
di situlah empedu yang tidak digunakan tu disimpan sementara di dalam pundi. So macam tangki air kat rumah lah kan. Bila kita nak guna, air tangki turun. Bila tak guna, disimpan dulu dalam tangki. So, disebabkan proses pergerakan empedu ni menyebabkan dia boleh menyolak batu yang di dalam pundi tu tersangkut di bahagian keluar pundi empedu tu. Itulah akan menyebabkan sakit. Dan lagi kecil batu, lagi bahaya. Dia